Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Hani dan Muammar. Untuk seterusnya audio lintas langsung dari daerah Tutong, kami juga akan memberikan beberapa acara dan juga pengisian bahan visual yang disediakan ya. Jadi kalau di daerah Belait tadi kita telah pun mendengarkan aktiviti yang diisikan iaitu program Bas Belia bagi tahun 2022 dan para peserta dari keempat daerah yang menyertai program Bas Belia ini akan tiba ke daerah Tutong di sebelah petang nanti ya. Jadi ada beberapa tempat yang akan mereka kunjungi, antaranya pada pukul 2 petang nanti insya-Allah mereka akan tiba di Labulicious Farm Kampung Merimbun dan selepas itu mereka akan beralih ke Bintuduh Green Spring Resort untuk membuat persediaan ya, mendirikan kemah dan mereka akan bermalam di sana. Dan pada keesokan hari juga beberapa aktiviti juga akan mereka adakan, antaranya ialah membuat lawatan ke produk-produk tempatan di Tanjung Maya khususnya, iaitu produk minyak gaharu dan juga minyak kelapa darah ya. Jadi mudah-mudahan mereka beroleh manfaat dengan kunjungan mereka ke daerah Tutong pada hari ini dan juga esok. Baik, kita akan kongsikan lagi Auda beberapa maklumat semasa, tetapi sebelum itu kita beralih dulu untuk menyaksikan bahan visual tinjauan rakan tugas saya ke salah satu acara yang telah diadakan baru-baru ini. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal telah bergiat aktif dalam menyertai dan mengungkayahkan program-program setelah penubuhannya. Baru-baru ini, Persatuan Gerakan Ibu Tunggal telah mengadakan perkumpulan bersama ahli-ahli persatuan dari keempat-empat daerah yang berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. Aktiviti ini menyumbang ke arah perpaduan ahli persatuan dan ikatan persaudaraan. Persatuan Ibu Tunggal ialah persatuan yang berdaftar ROS 8 hari bulan Disember tahun 2021 tahun lepas. Ia mempunyai 121 ahli dan mempunyai dalam golongan balu, janda dan mantan. Dan ianya beroperasi setiap masalah jika diperlukan. Aktiviti yang diadakan pada hari ini ialah sempena Mahal Izra, yang mana aktivitinya mempunyai ada 10 kategori, iaitu aktiviti yang kita lihat masa ini iaitu bowling kelapa, umban peluru, menjawab kuis Mahal Izra. Peserta yang menyertai dalam aktiviti Sokan Mahal Izra ini ialah dari golongan ahli-ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal dan keluarga mereka. Tujuannya ialah untuk mengeratkan silaturahim di antara 4 daerah, iaitu Brunei Muara, Temburong, Belait dan daerah Tutong sendiri. Ianya untuk memberi minda yang cergas, kesihatan tubuh badan, di mana dari golongan kecil sehingga dewasa lah, untuk memberi kesihatan diri sendiri dan masyarakat amnya. Dengan adanya aktiviti seperti sukan mini ini, ia dapat mendorong pergaulan sosial yang positif antara ibu-ibu tunggal dari keempat-empat daerah, menanam sikap toleransi, kerjasama serta menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat sesama ahli. Oleh itu, aktiviti sebegini harus dipertingkatkan dan dipergiat untuk memupuk nilai kebersamaan dan memantapkan iman di kalangan ahli persatuan. Manfaatnya ialah satu, mengeratkan silaturahim dan juga mengenali di antara 4 daerah ini siapa ia ibu tunggal itu. 4 daerah ini kita ni dah tahu mana-mana ahli ini. Kita ni dengan adanya perkumpulan antara 4 daerah ini, kita ni menyadari bahawa ibu tunggal ini senasib dengan kami. Jadi kami boleh bertukar-tukar pikiran, bertukar-tukar idea macam mana cara untuk memajukan diri, mendiri. Artinya untuk maju ke hadapan.
Aktiviti tahunan ini juga mendapat sambutan menggalakkan daripada seluruh ahli persatuan yang hadir. Dan pada masa yang sama, ia mencerminkan ikatan perpaduan yang erat dan perdamaian hubungan baik yang terjalin sesama ahli persatuan. Yes, Alhamdulillah aktiviti yang Persatuan Gerakan Ibu Tunggal ini sentiasa diadakan. Contoh semasa di daerah Temburong, Belait dan daerah Bernamara, kami sentiasa mengadakan aktiviti yang sehat untuk memberi peluang pada ibu tunggal yang terjauh didekatkan, yang mana yang baru tahu ibu tunggal ini, jadi mereka akan tampil ke hadapan. Ya, Alhamdulillah sambutan bagi ahli-ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal ini amat menggalakkan dan memuaskan, memerangsangkan. Ianya begitu ramai dan berpusu-pusu orang mau datang ke sini untuk bersilaturahim. Alhamdulillah menggalakkan. Setentunya, aktiviti-aktiviti yang diadakan mampu membuka peluang para ahli untuk berhubung dengan satu sama lain dan menjadi antara dorongan untuk perbaikan diri dan pembinaan komuniti yang saling mendukung antara satu sama lain. Harapan saya ialah kepada ibu-ibu tunggal di luar sana, kami sentiasa ada di sini dan kamu tidak keseorangan di sana. Sentiasalah datang kepada kami, insya-Allah kami akan membantu habis kita macam mana caranya masuk persatuan ini. Okey, saya ingin mengatakan kalau habis kita di luar sana ibu-ibu tunggal yang ingin menjadi ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal, bolehlah menghubungi saya 818-2586. Persatuan ini memang dari awal sudah saya mengikuti sebelum ia berdaftar di ROS. Jadi dari mulalah memang diungkayahkan kami yang berapa orang saja tu yang menubuhkanlah sendiri sejak tahun 2020 disebabkan belum ada kebenaran daripada ROS. Jadi 2021 Disember 8 hari bulan baru didaftarkan. Manfaatnya banyak. Masa ni KKBS banyak menolong kami untuk membuat segala kursus-kursus, dan sekarang ini kami pun mempunyai kios sudah di Stadium Negara nombor 7 dari bantuan daripada KKBS juga. Harapan tu supaya persatuan ini dapat bergerak lebih ke depan lagi lah. Jadi manakala kalau untuk menambah ahli-ahlinya lagi, memandangkan masa ni belum lagi banyak, jadi kami akan menambah dan untuk membuat acara-acara riadah macam mana ni, memang kami akan membuat di setiap daerah. Jadi berganti-gantilah. Masa ni Tutong mungkin macam bulan depan daerah lain lagi. Jadi bergilir-gilir. So saya mengikuti macam menyertai persatuan itu untuk menyokong macam sama-sama nasib atau sama-sama berkumpul satu nasib. Ada yang ibu tunggal. Ibu tunggal itu bukan satu ibu tunggalnya ada yang perceraian, ada yang balu. Sama-sama berkongsi pengalaman dalam menghadapi cabaran ibu tunggal itu kan. Harapan pergerakan ibu tunggal ini adalah untuk memperkembangkan lagi ahli-ahlinya untuk menyertai, walaupun ia mantan ibu tunggal, dapat menyertai pergerakan ibu tunggal tadi. Dalam masa yang sama, selain ahli-ahli persatuan dapat memelihara ikatan persaudaraan serta saling mengukuhkan ukhuwah sesama insan, aktiviti-aktiviti ini dapat mengingatkan lagi untuk sentiasa berkeinginan untuk membangun kepribadian diri menjadi lebih baik dan positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah audio satu aktiviti yang telah diadakan di Padang Balapan Kompleks Sukan Daerah Tutong. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal telah berjaya mengendalikan satu aktiviti riadah untuk menjalinkan ukhuwah, bukan saja disertai oleh ahli-ahli Persatuan Gerakan Ibu Tunggal, tetapi orang ramai juga turut serta berpartisipasi dalam menjayakan aktiviti-aktiviti sampingan yang diisikan dalam acara berkenaan. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada persatuan ini
ini atas terlaksananya dan keberjayaan mereka menganjurkan program yang diisikan di padang balapan Kompleks Sukan Tutong baru-baru ini. Baik, kita akan beralih audio mengongsikan beberapa lagi maklumat semasa. Jangan lupa 4 September 2022 akan diadakan Tutongku Ceria di sekitar kawasan Pekan Tutong. Ya. Berbagai aktiviti juga diisikan dalam memeriahkan aktiviti Tutongku Ceria ini. Antaranya ialah senam robik, jalan santai, riadah berbasikal, jualan bazar satu kampung satu produk, zon aktif, program berdudun Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah juga turut diisikan river cruise, rollerbladthon, amazing race, ya, dan pameran reptilia dan burung helang dan banyak lagi. Jadi sama-samalah kita ni datang pada pukul 6.30 pagi sama-sama memeriahkan acara Tutongku Ceria yang akan diadakan pada 4 September nanti. Dan bagi aktiviti yang dikendalikan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong pula, mereka juga akan mengadakan beberapa aktiviti program cuti sekolah, antaranya bermula pada 5 September ya sehingga 11 September. Berbagai aktiviti diisikan, antaranya ialah tunjuk cara melukis kartun dan komik, pengenalan bahasa isyarat dan jualan produk Pusat Bahagia Tutong. Adanya juga permainan tradisi Brunei, treasure hunt, peraduan mewarna dan jualan keusahawanan belia. Ya, ini juga memerlukan kehadiran BIS kita semua untuk sama-sama menyokong dan juga menjayakan program cuti sekolah yang akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Tutong. Baik, akhir sekali maklumat penting yang kita berikan. Sitrep pemantauan banjir daerah Tutong dari Jabatan Bomba dan Penyelamat yang baru kita terima pagi ini. Keadaan jalan bagi Jalan Kerancing, Jalan Binutan, Jalan Kuala Ungar dan Jalan Rambai. Alhamdulillah pagi ini kita menerima makluman mengenai jalan berkenaan sudah dapat dilalui oleh semua jenis kenderaan. Manakala Jalan Bangkuru pula tidak dapat dilalui oleh kenderaan jenis saloon dan four-wheel drive. Ya. Jadi harap maklum mengenai dengan makluman berkenaan mengenai dengan keadaan air banjir di sekitar kawasan Jalan Mukim Rambai. Baik, itu saja maklumat dan juga bahan visual yang dapat kami kongsikan untuk hari ini. Kita akan bersama lagi esok pagi Auda untuk mengongsikan antara maklumat lainnya dan juga bahan visual yang lain pula. Kita akan serahkan semula bersama Hani dan Muammar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.